أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi pada saat dan ketika ini ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang tenang dan khusyuk, ya Allah, selama kami duduk dalam majlis ilmu pada malam ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami yang duduk, yang berkesempatan berada dalam majlis ilmu, agar kami dimurahkan rezeki oleh-Mu, ya Allah. Berkatilah rezeki yang kami makan dan minum, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkatan di tempat ini, di surau masjid, kawasan kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada segala bala bencana, wabak, penyakit yang berjangkit, khususnya coronavirus. Hilang daripada bumi Malaysia, bumi Indonesia, bumi Nusantara dan seluruh umat Islam dan seluruh dunia, ya Allah, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang berbahagia Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau As-Siddiq, hadirin dan hadirat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung bacaan tafsir ayat Al-Quran Karim. Kemudian kita akan menyentuh berkenaan dengan sirah, tarikh ataupun sejarah, yang mana mudah-mudahan dapat kita ambil iktibar. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'tabiru ya ulil albab, maka ambillah iktibar wahai orang-orang yang beriman. Albab iaitulah orang yang dibukakan mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan yang dikasihi, bacaan ataupun sambungan ayat pada malam ini, kita akan sambung pada juzuk yang kedua. Sambung pada juzuk yang kedua, surah Al-Baqarah, ayat 144. Ayat berapa? 144. Jadi tuan-puan boleh dapatkan mushaf Al-Quran Karim, yang ada handphone boleh buka, tetapi afdal mushaf. Tapi kalau ada handphone pun boleh menjadi rujukan, referen untuk tuan-puan nak melihat, agar kita ini, kuliah kita mendapat manfaat. Jadi antara kata ulama, nak mendapat manfaat, dia kena ada kitab. Kerana ilmu itu sifat dia liar, maka al-qalam, pen dan juga kitab itu boleh menambah ilmu tersebut. Jadi bolehlah ambil mushaf, insya-Allah. Ambil mushaf lah tuan-puan. Ambil, perjalanan kita pun dapat pahala. Setiap langkah kita pasti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 144, Allah Subhanahu wa taala sebut, tuan-puan yang berada di menonton audio kuliah,
mudah-mudahan Allah berikan kepada penonton dan pendengar rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما يعملون. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan kepada kita, sesungguhnya kata Allah qad nara. Kata Allah qad, sesungguhnya. Qad makna dia macam inna, sesungguhnya. Takkid wa taukid. Nara, kami kata Allah melihat muka kamu. Nara, kami. Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan kami, dhamir mustatirun taqdiruhu nahnu. Sebab apa Allah guna kami, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah ni ahad, tunggal, tapi Allah guna kami. Ini kata ulama di antara pendapat, iaitu Allah mempunyai kerajaan dia, kekuasaan. Bila kerajaan ni makna dia ramai, ya, kerajaan Allah ni makna dia apa? Iaitu tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala, termasuk malaikat, termasuklah malaikah, termasuklah apa lagi, malaikat-malaikat ni yang menjadi tentera Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ni tuan-tuan, dia tidak melakukan maksiat. Berbeza dengan kita manusia, kita melakukan maksiat kerana kita mempunyai nafsu. Malaikat dia tidak mempunyai nafsu. Binatang tidak mempunyai akal, tetapi dia ada nafsu. Kita mempunyai nafsu dan akal. Taqalluba, Allah Subhanahu wa taala kata kami melihat, dengan erti kata seringkali Allah Subhanahu wa taala melihat. Saya minum air sikit lah. Awan tak ada. Taqalluba wajhika fis sama, kami melihat, seringkali melihat muka kamu. Yang mana wajhika fis sama, yang menghadap ke arah langit. Yang menghadap ke arah langit. Allah kata kami seringkali melihat muka kamu, orang yang menghadap ke arah langit. Falan walliyannaka, maka ini jawab, maka sesungguhnya, sungguh kata Allah, nuwalliyannaka, kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Kami akan memalingkan kamu kepada kiblat yang kamu sukai. Kiblat itu makna dia apa? Direction. Maka Allah kata, palingkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram. Fawalli, maka palingkah wajah kamu syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram, tuan-tuan. Masjidil Haram ni letaknya di Makkah, di Makkatul Mukarramah, di Saudi. Ada pula kiblat sebelum itu di Masjid Al-Aqsa, Palestin. Jadi saat ketika mana solat tersebut, maka ketika mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, maka Jibril alaihi salam menyampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah tempatnya disebut Qiblataini, dua kiblat. Nampak tak? Dua kiblat. Jadi masjid apa Qiblataini? Masjid Qiblatain, dua kiblat. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala uji
Nabi dan sahabat-sahabat untuk mereka ini berpaling kiblat. Satu ujian yang begitu besar. Kerana apa? Kerana orang Yahudi, orang musyrikin, mereka kiblat mereka Kaabah juga. Jadi seolah-olah mereka mengatakan bahawa orang Islam ni tiru mereka. Muhammad ini dia tiru. Lah dia duduk kata dekat, dia duduk habaq agama dia, akhirnya dia tiru kiblat kita juga. Kata dia, kata orang-orang musyrikin. Ini satu ujian yang hebat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji orang yang beriman ni. Allah uji tuan-tuan. Lagi dekat dengan Allah, lagi Allah uji. Ahasiban nas ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi kita ni diuji tuan-tuan. Ada harta banyak sikit, diuji dengan kesenangan, lupa dah mari masjid, lupa dah baca Quran, sibuk sangat buka WhatsApp, sibuk sangat projek banyak video, masya-Allah. Jadi tuan-tuan diuji, ujian ini Allah Subhanahu wa taala uji, antaranya kiblat bertukar. Kemudian wahai suma kuntum, di mana sahaja kamu berada, maka palingkanlah muka kalian ke arahnya. Ini untuk semua tempat. Mana-mana tempat atas muka bumi Allah, maka kiblatnya satu, iaitu Kaabah. Kaabah di mana? Masjidil Haram. Itulah yang final, yang finalize dia. Kerana Masjidil Haram ini, Kaabah ini bukan tempat lain, orang lain, tetapi tempat kita juga. Iaitulah tempat Nabi kepada Nabi Ibrahim AS, yang mana Nabi Ibrahim dengan anak dia Nabi Ismail mendirikan Kaabah. Sebab tu dia panggil Hijr Ismail, makam Ibrahim, makam Nabi Ibrahim tu. Sebab waktu tu Nabi Ibrahim sedang menyusun bata-bata, maka Nabi Ibrahim duduk di atas apa? Di atas batu. Itulah disebut sebagai makam Nabi Ibrahim, Hijr Ismail Batu, tuan-tuan. Jadi bukan tempat orang lain juga, tempat Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS, Nabi Muhammad SAW ini adalah susu jalur daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tu susu jalur dia. Tu ada pula Nabi Musa, Nabi Isa, dia susu jalur Nabi Yaqub. Dia panggil Bani Israel. Nampak tak? Bani Israel ni susu jalur dia, cucu cicit dia Bani ni apa? Anak cucu cicit. Itulah Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa. Ada berapa belah orang Nabi di kalangan Bani Israel. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Allah kata, wahai semua, mana-mana kamu duduk tuan-tuan dan puan-puan, mana-mana kita duduk, mana-mana orang yang beriman ni duduk, maka bila mereka nak sembahyang, kita kena menghadap kiblat. Sembahyang ni kena hadap kiblat. Kalau sembahyang kita tak hadap kiblat, tak betul. Bila kita tahu kiblat tu betul, kena ulang balik sembahyang. Nampak tak? Saya pernah sekali sampai RNR sembahyang, rupanya kiblat silap, sembahyang balik. Kan? Sebab kiblat itu syarat kepada apa? Syarat kepada solat diterima oleh Allah Ta'ala. Sah tu kena menghadap kiblat. Kena menghadap kiblat. Sebab tu kita guna apa? Kompas. Kita sekarang ada kemudahan. Jadi orang yang terdahulu mereka nak tengok arah kiblat melalui bintang-bintang. Peredaran bintang tu ada ilmu di situ apa? Itu arahnya selatan, barat, timur, dan juga utara. Menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Apakah falsafah daripada kiblat? Kita ni semua satu kiblat, orang Islam. Apa falsafah yang boleh diambil daripada ibrah pengajaran dia? Maka kita ini tidak boleh berpecah kerana satu direction kita. Jangan bergaduh dengan benda-benda yang tidak penting. Benda-benda yang tak penting. Misalnya contohnya macam bola, macam bangsa, mana-mana bangsa pun agama Islam, maka kiblat dia satu. Kan? Maka kenapa kita hari ni nak mufaraqah, kita nak bergaduh? Nak bergaduh dia kerja hari ni pasal macam-macam. Pasal rumah tangga, pasal kawan ni, sudah-sudah lah. Sampai bila lah kita nak berpecah?
Kalau kita ni ada munaza'ah, ada perpecahan, maka Allah kata kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kembali makna dia kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kan. Ada masalah rujuk Al-Quran, ada masalah kembali kepada hadis. Jangan guna kepala tahu kita, jangan guna emosi. Kata orang tua dulu, ikut nafsu lesu, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Ikut apa ni? Ikut akal. Kata Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari, aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflatin ar-ridha anha. Asal bagi segala maksiat yang berlaku atas muka bumi Allah ini fasad. Apa lagi? Fahsya, mungkar. Punca dia daripada orang ini dia suka mengikut nafsu dia. Dia ikut nafsu, ikut akal. Akal kita ni pula macam mana kita nak guna? Kena berpandukan panduan daripada agama Allah. Sibghatallah ad-din, inna dina 'indallahi al-Islam. Itulah agama kita, panduan. Itu kita kena mengaji lah ilmu. Ilmu apa? Kena belajar, kena ulang, kena revise. Ilmu fardu ain. Yang pertama akidah. Pegangan kita, kekuatan kita, tempat kita bergantung hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah mana pun ada Allah, senang mana pun ingat Allah, jangan sombong. Kemudian jaga yang kedua syariat, hukum hakam, pantang larang, ibadat, muamalah, ahwal syakhsiyah, jaga. Jaga keluarga kita, jaga diri kita, pantang larang. Makan kena jaga. Makan nak makan apa? Makan cari yang halal dan thayyibah. Ya, barulah kita mudah nak buat amal ibadah. Kemudian apabila amal ibadah kita cukup, lengkap, mantap, mudah-mudahan Allah terima, maka yang ketiga kena mengaji. Kita kena pelajari tentang ilmu tasawuf. Tasawuf ni apa? Iaitulah ilmu berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni, kita nak ikut contoh siapa ni tuan-tuan? Tidak lain dan tak bukan ikut contoh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi naik kenderaan, cara Nabi bersembang, cara Nabi belajar, cara Nabi mengajar. Subhanallah. Siapa lagi kalau kita nak ikut kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbih." Dan Allah Subhanahu wa taala kata sesungguhnya orang-orang, yakni orang Yahudi, utul kitab itu makna dia apa? Orang Yahudi dan orang Nasrani yang diberikan kitab, yang diberikan Alkitab, iaitulah Taurat dan Injil. Makna dia Alkitab ini makna dia Taurat dan Al-Injil. Yang mana la ya'lamuna, mereka memang mengetahui, mereka memang tahu dah kandungan Alkitab itu, Taurat dan Injil itu. Mereka mengaji, maka dalam kitab Taurat dan Injil kalau betul-betul mengaji tahu, maka tidak lari daripada Al-Quran. Tak lari, makna dia apa yang disebut dalam Alkitab, At-Taurat wal Injil, maka itu juga disebut dalam Al-Quran. Makna kalau dia beriman dengan kitab At-Taurat dan Al-Injil, maka dia mesti beriman dengan Al-Quran. Tak dapat tidak, mesti beriman dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini menyatakan yang sebelum, yang madhi, yang sedang, mudhari', yang akan datang. Itu Al-Quran. Berarti bila dia turun Al-Quran, maka kitab yang lain itu sudah mal'u. Sudah apa? Sudah mardud, tidak boleh dipakai lagi. Quran dia kena pakai. Daripada ilmu Al-Quran itulah tuan-tuan dan puan-puan lahirnya ilmu fiqh, ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu syariah, ilmu muamalah. Walaupun tidak disebut secara tafsili di dalam Al-Quran, pasti akan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita ni ulama-ulama terdahulu mutaqaddimin ni, contoh pada abad yang ke-300 Hijrah, lahirnya ulama-ulama yang besar. Contohnya apa? Ulama-ulama, imam-imam, al-a'immatul kabir, ulama yang besar. Antaranya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Itu fiqh.
Kalau imam-imam yang berkaitan dengan tasawuf, berkaitan dengan Quran, Imam Ghazali, mereka ni antara imam-imam. Ini ulama, tuan-tuan. Mereka ini ulama yang mana Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan, waris kepada nabi-nabi. La ya'lamuna, perkataan alim. Hari ini tuan-tuan, kita kalau kita tak tahu, kena ambil tahu. Hari ini kita kena ambil tahu. Makna dia apa? Kita kena belajar. Belajar. Apa pelajaran yang kita kena ambil? Yang pertama, pelajaran tentang Al-Quran. Kena mengaji Al-Quran. Kita kena mengaji fardu ain, barulah fardu kifayah. Fardu kifayah ni berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Pembangunan, ilmu-ilmu tentang yang tidak berkait dengan benda yang wajib yang setiap orang. Tapi kena belajar orang Islam. Tapi bila ada orang yang belajar, orang lain nak tidak belajar pun tidak masalah. Jadi Islam ni dia kena berasaskan kepada apa? Dunia dan akhirat. Dunia pun kena ada fardu juga, fardu kifayah. Contohnya kena ada orang kaya di kalangan orang Islam. Kena ada orang yang mahir dunia di kalangan orang Islam, supaya apa? Tidak ditipu oleh orang kafir. Kalau kita tak mengaji bab dunia pun tak boleh juga. Selagi ditipu oleh orang kafir. Bila ditipu oleh orang kafir, maka hinalah kita. Sedangkan Islam itu adalah agama yang tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih. Allah kata wa annahu al-haqqu min rabbik, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan mereka yang mengetahui bahawa bahawa apa? Annahul haq, akan kebenaran daripada Tuhan mereka, maka mestilah mereka itu berpaling ke Masjidil Haram, kerana itulah kebenaran perintah daripada Allah. Jadi ayat ini termasuk kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua, bukan kepada nabi saja, kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah kata sekali-kali, wa mallah, dan Allah tidak lengah. Tidaklah Allah itu bighafil, Allah itu maha lengah, tidak. Allah itu mustahil Allah itu lengah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah lengah. Kenapa Allah tidak pernah lengah? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mukhalafatul hawadis, tidak sama dengan hamba makhluk yang hawadis, yang baharu. Kita ni bila kita ingat, sekali lagi kita lupa. Kita kuat, sekali lagi kita tak larat. Sekali lagi kita bangkit, kita tidur balik, letih kita. Allah tidak tidur, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Saya kursi, Allah tidak tidur, sesaat pun tidak. Macam mana Allah nak tidur sedangkan bumi ini semua di bawah kawalan Allah Ta'ala, Rabbil Alamin. Rabb itu yang mentakdir sekalian alam, subhanallah. Dan Allah mengetahui, wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Apa yang kita kerjakan, Allah tahu belaka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah, kita kena perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengampunkan segala pekerjaan yang kita lakukan yang tidak betul, yang berdosa, yang maksiat. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Hadirin rahimakumullah, dalam bab ini, dalam ayat ini kita sentuh, saya nak ambil beberapa ayat Al-Quran yang lain, yang mana Allah kata melihat hal tersebut orang Yahudi. Apabila ayat ini turun, orang Yahudi, ulama kata orang Yahudi ni mereka curiga. Mereka curiga sebab apa? Mereka curiga sebab mereka mengatakan seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ayat 142. Ayat kita baca malam ni 144. Ayat 142 Allah cerita, wa ma 142, Allah kata apa? Ma walahum an qiblatihim an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah yang memalingkan mereka umat Islam daripada kiblat Baitul Maqdis yang dulunya kepada kiblat ni, iaitu Masjidil Haram.
Apakah yang memalingkan? Apakah ni makna dia apa? Makna sebab apa ni? Mereka berpaling daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Allah kata apa? Qul lillah. Ini semua milik Allah. Ikut suka Allah. Kan? Gitulah. Allah nak suruh ke mana? Nak patah balik ke barat pun tak ada masalah. Tapi tak ada Allah. Makna dia kiblat tu di mana? Di Kaabah tu. Kalau Allah suruh, kita kena buatlah. Sebab ini bumi Allah. Makan hak Allah, makan rezeki Allah, duduk bumi Allah. Ada ulama kata, kita kalau nak buat maksiat tuan-puan boleh. Tapi syarat jangan buat maksiat atas bumi Allah. Pilah cari planet mana. Planet pun hak Allah juga. Planet pun hak Allah Subhanahu wa taala juga. Makan hak Allah. Kemudian nak lawan Allah, tak mau tutup aurat, tak mau taat kepada Allah, tak mau sembahyang. Oh, mana boleh? Macam seolah-olahnya orang ni dia masuk rumah kawan tu, tapi orang tu kata, "Hei, jangan makan." Makan ada pukul dia. Kita kata ikut suka aku lah, kena makan. Tak boleh. Sebab tu bukan rumah kita. Kita menumpang. Faham tak? Ya. Macam tu. Allah Subhanahu wa taala, Allah kata, "Qulillah." Itu kepunyaan aku. Allah kata, Al-Masyriq, ialah timur dan juga barat. Semua Allah. Timur, barat, utara, semua Allah. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Maka kemana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Ni tuan-tuan. Ni kena betul-betul tafsir ni. Sebab ada perkataan wajah. Apa makna wajah tuan-tuan? Allahu Akbar. Ni panjang cerita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, ayat 143 surah Al-Baqarah, Allah kata wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha. Tadi saya baca tadi, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah, itu adalah ayat 115. Dia dalam tafsir Al-Quran Al-Karim ni tuan-tuan, dia tafsir ayat Quran dengan ayat Quran, dan juga tafsir ayat Quran dengan hadis. Itu tafsir. Dan juga tafsir ayat Quran dengan pendapat ulama. Contohnya macam tafsir Al-Azhar Hamka, dia banyak gunakan pendapat dia. Betul tak? Itu pandangan dia. Sebab nama pun tafsir. Dan yang terakhir sekali, tafsir Al-Quran dengan keadaan realiti zaman. Itu juga disebut sebagai kaedah untuk memahami ayat Al-Quran. Ibnu Murdawai ni seorang ulama, dia meriwayatkan bahawa hadis tentang pakcik Ubaidillah ibnu Umar menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi saat ketika mana telah salam daripada solatnya. Ini cerita ayat inilah tuan-tuan. Nabi dah bagi salam daripada solatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dah bagi salam dah, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian menghadap ke arah Baitul Maqdis, selalu mengadahkan muka ke langit. Itu yang kata fis sama'. Lalu maka ketika itu baru turun ayat. Bukan makna tengah-tengah sembahyang. Ini pendapat yang disebut oleh Al-Murdawai, Ibnu Murdawai. Makna ayat ini turun, tuan-tuan, nanti orang tanya, mengaji tafsir, tahu tak ayat 144 tentang kiblat? Dia kata tahu. Bila waktu ketika mana kiblat itu diubah? Kita pun jawab berdasarkan daripada hadis Nabi. Apabila Nabi bagi salam, kemudian Nabi menghadap ke arah langit, Nabi angkat tangan, Nabi berdoa, waktu tu turun ayat ni. Bukan waktu sembahyang. Dan tu turun tu, maka sungguhnya kami pun menghadap ataupun memalingkan muka kami ke arah Masjidil Haram. Kan? Kalau Masjidil Aqsa kat mana? Baitul Maqdis macam mana? Patah balik gitu mungkin. Maka saat dan ketika itu, yakni 144 ini, yakni mengarah ke arah kiblat, tepat ke mizan, iaitulah talangnya, sedangkan Jibril alaihissalam bermakmum kepadanya. Okey, habis tuan-tuan dan puan-puan hadirin rahimakumullah. Daripada pengajaran ayat yang kita baca pada malam ini, yang pertama apa? Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan kepada kita
tentang ujian. Ujian, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala kata ahasiban nas, adakah kamu mengira diri kamu beriman sedang kamu belum diuji? Hari ini kita ujian kita tidak lain dan tidak bukan kena memandang positif setiap ujian yang Allah bagi kepada kita. Maka kembalilah menghadap wajah kita ni kepada kiblat, iaitu kita kena apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata wasta'inu, mintalah kamu kepada Allah bis sabri, dengan sabar. Sebab itu bila kita dihina, kita diejek, Nabi tuan-tuan diejek, masya-Allah. Muhammad dulu kata kiblat kamu belah sana, ni awak ikut kiblat belah sini pula. Nabi sabar. Nabi sabar. Kemudian Nabi selalu minta kepada Allah dengan cara salat sembahyang. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, maka selesaikan masalah kita dengan sembahyang. Apa masalah kita pun selesai dengan salat. Yang pertama. Yang kedua, daripada ayat ini ibrah dan pengajaran dia, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita alim sekalipun, bagaimana kita alim sekalipun, wa innal ladzina utul kitaba, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, walaupun mereka alim, tetapi apabila sampainya perintah, sampainya berita, sampainya Al-Quran, maka kena ikut Al-Quran. Hebat mana pun kita kena kembali kepada Al-Quran. Kaya mana pun kita kena kembali kepada agama Islam. Kalau kita kaya, orang yang beragama, dia akan banyak bersedekah. Tuan-tuan dan puan-puan, sedekahlah. Sedekahlah di surau, sedekahlah di masjid, sedekahlah tempat kita mengaji, sedekahlah tempat kita sembahyang, tengok surau ni, sedekah. Sedekahlah tuan-tuan. Kerana orang yang bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan bina mahligai, istana bagi dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia lagi tidak akan miskin, muflis orang yang bersedekah. Nabi kata, ma naqasa malukum min sadaqah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat 144. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala kata dia tak pernah lalai daripada apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba dia. Wa mallah, dan Allah tidak dighafil dengan lalai apa yang telah dikerjakan oleh hamba dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama kita muhasabah diri kita. Dan sejak daripada pagi tadi kita buka mata sampai ke malam ni, apa banyak yang kita buat, maka kita kena bertaubat kepada Allah. Walaupun kita tak buat dosa besar, maka istighfar banyak-banyak kepada Allah. Kerana Allah tak pernah lalai, walaupun sesaat, sedetik, tak pernah lalai. 40 saat, 4 detik, semua Allah tahu, Masya Allah. Jadi sentuhan dan puan-puan, sama-samalah kita hari ini kita doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peringatan dengan cara yang baik. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, ingatlah sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Macam mana tuan-tuan kita sebagai makhluk nak lari daripada kelalaian? Satu je, kena taat kepada Allah. Macam mana nak taat kepada Allah? Kena lawan nafsu. Ulama kata apa? Aslu kulli ta'atin wa yaqtatin wa ifatin adamur ridha an nafs. Satu je nak lawan ni tuan-tuan, nak jadi orang yang taat, kena lawan nafsu. Lawan nafsu, lawan nafsu. Agak-agak nak bangkit, Allah duduk sah ngaji, tengok dah masuk dalam isyak. Kan? Kita lepas-lepas sembahyang, jangan bangkit lagi tuan-tuan. Istighfar dulu kurang-kurang. Istighfar dulu kurang-kurang. Takut itulah istighfar yang terakhir kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang kurang, mohon maaf. Terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan yang hadir ini Allah Subhanahu wa taala berkati kehidupan kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan ilmu yang kami peroleh sebentar tadi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, tempatkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah kami dalam syurga-Mu bersama orang-orang yang menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan yang baik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.